Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kita inayah, taufik, bahawa sebentar tadi kita telah membacakan ratib Al-Habib Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kita barakah dengan keberkatan daripada penyusun kepada wirid ini, wirid yang sangat masyhur yang disebutkan oleh para ulama. Insya-Allah bacaan wirid di antara fawaid kelebihannya insya-Allah akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menunaikan segala hajat kita. Moga-moga semua segala hajat kita ditunaikan oleh Allah, segala permohonan kita ditunaikan oleh Allah, segala apa yang di buku di dalam hati kita insya-Allah ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah ayatul Quran, barakah ayat-ayat Quran yang kita bacakan, dengan barakah doa-doa yang kita bacakan, yang dibawa, yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan menyambung sedikit lagi kerana masa pun telah menghampiri kepada waktu Isya. Insya-Allah kita ambil sedikit daripada waktu ini untuk kita bacakan daripada kelebihan wirid. Kita bacakan daripada apa yang disebut di dalam kitab Madza fi Sya'ban, iaitu berkait dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekali ditanyakan. Nabi SAW ditanya tentang ayyu shaumi afdal ba'da Ramadan. Puasa apakah yang lebih afdal, yang paling afdal selepas daripada kedatangan Ramadan Al-Mubarak? Puasa di bulan Ramadan sudah pasti kerana ia adalah daripada puasa-puasa wajib, puasa-puasa fardu. Namun begitu, Rasulullah SAW pernah ditanya, kalau selepas daripada Ramadan, ayyu sawmi afdalu ba'da Ramadan, puasa manakah yang lebih afdal selepas daripada Ramadan? Ini soalan dilontarkan oleh seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, tuan-tuan? Kata Rasulullah, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Sya'ban kerana memuliakan Ramadan. Kerana Sya'ban tu duduk dekatnya dengan Ramadan, maka dia mendapat biasan daripada keberkatan Ramadan yang luar biasa. Maka terbias kepada bulan yang dekat dengan bulan Ramadan yang hadir sebelum Ramadan, iaitu bulan Sya'ban. Oleh yang demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan ayyu sawmin afdal ba'da Ramadan, puasa apakah yang paling afdal selepas daripada puasa Ramadan? Puasa Ramadan tu puasa wajib, maka selepas daripada puasa Ramadan, bulan apakah yang paling afdal untuk dilaksanakan ibadah-ibadah puasa sunat? Maka jawab Nabi SAW adalah di bulan Sya'ban. Jadi bulan ini, bulan Sya'ban, yang telah, sebagaimana telah kita terangkan, kita ini telah berada pada fasa kedua dalam bulan Sya'ban. Maka di sana ada perbahasan para fuqaha. Kalau kita mendalami dari segi ilmu fiqh bersabit dengan fiqhus shaum, fiqh puasa, di sana ulama menyatakan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahawa haram berpuasa pada fasa kedua bulan Sya'ban. Jadi setelah kita jawab sebelum ni, mungkin boleh saya bermuzakarah balik, iaitu puasa fasa kedua daripada bulan Sya'ban, iaitu daripada bermula 16 Sya'ban hingga penghujung Sya'ban, disebutkan oleh para fuqaha dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, adalah di antara waktu-waktu yang haram untuk berpuasa, melainkan 3 keadaan. 3 keadaan, maka puasa pada ketika itu harus. Yang pertama, bagi seseorang yang menyambung hari terakhir pada fasa pertama dengan fasa kedua, iaitu orang yang berpuasa pada hari terakhir fasa pertama, iaitu 15 Sya'ban. Yang berpuasa pada 15 Sya'ban, maka harus untuk dia berpuasa pada 16 Sya'ban.
Siapa yang puasa pada 15 Syaban, baru ni kita meraihkan malam nisfu Syaban, iaitu malam yang ke-15, keesokannya tu siapa yang berpuasa, iaitu kalau tak silap saya pada hari Khamis pada baru-baru ni, siapa yang puasa pada 15 Syaban, maka harus dia berpuasa pada 16. Orang yang berpuasa pada 16 Syaban, maka harus dia puasa pada 17. Begitulah seterusnya. Tetapi kalau sekiranya mula dia tidak menyambung, seperti dia tidak berpuasa pada 17 Syaban, maka haram untuk dia berpuasa pada hari yang berikutnya, 18, 19 dan seterusnya. Jadi kalau orang menyambung, seperti mana amalan para salafus salih yang kita dengar, bahawa mereka ni berpuasa 3 bulan berturut-turut, Rajab, Syaban, Ramadan. Bagaimana mungkin dia berpuasa pada bulan Syaban sepenuhnya? Bukankah fasa kedua bulan Syaban itu diharamkan berpuasa? Ya, kerana dia menyambung. Dia menyambung daripada 15 Syaban terus kepada 16, 17, maka harus dia puasa hinggalah kepada penghujung Syaban. Sebab yang kedua adalah puasa qada. Siapa yang ada puasa qada, maka harus dia puasa pada fasa kedua bulan Syaban pada bila-bila masa saja yang dikehendaki. Dan yang ketiga adalah puasa sunat yang dia telah lazimi, yang dia telah menjadi kebiasaan dia. Seperti dia telah terbiasa dengan puasa Isnin, Khamis, Isnin, Khamis, maka apabila bertemu dengan Isnin, Khamis, walaupun di dalam fasa kedua bulan Syaban, maka diharuskan untuk dia berpuasa. Baik. Kemudian kata ulama, itu habis cerita tu jadi bulan Syaban ini adalah bulan yang digalakkan untuk kita memperbanyakkan puasa sunat menjelang Ramadan. Ta'zimi Ramadan, li ta'zimi Ramadan, kerana pengagungan kemuliaan bulan Ramadan, maka biasanya terkena kepada bulan Syaban. Jadi seolah-olah orang yang berpuasa bersungguh-sungguh memperbanyakkan puasa di bulan Syaban, maka dia adalah bahagian puasa-puasa yang afdal, kerana kemuliaannya yang akan datang selepas daripadanya adalah Ramadan al-Mubarak. Jadi kalau nak banyak puasa sunat, usahakan perbanyakkan puasa pada bulan ini, iaitu pada bulan Ramadan, pada bulan Syaban. Baik. Kemudian qila, ditanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyu sadaqah afdal? Sedekah manakah yang lebih afdal? Sedekah manakah yang lebih afdal? Di antara sedekah manakah yang paling afdal? Nabi SAW ditanya, di manakah saat kalau kita bersedekah, maka sedekah kita itu sangat afdal? Di manakah? Qala, maka sabda Nabi SAW, di mana kalau dia nak sedekah, pada bila-bila masa saja sunat untuk dia bersedekah. Tapi di manakah saat yang paling afdal untuk satu orang tu untuk dia bersedekah, dia buat infak? Bila, tuan-tuan? Dengar jawapan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menyatakan, qala sadaqatun fi Ramadan, bersedekah pada bulan Ramadan. Jadi sedekah pada bulan Ramadan adalah antara sedekah yang afdal, sedekah yang sangat dituntut. Walau di mana saja kita sedekah, hukumnya adalah afdal, tetapi antara tempat sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anha. Jadi alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kita inayah, beri kita taufik insya-Allah, yang kita ada dua keadaan, dua persiapan yang kita nak mempersiapkan diri kita. Yang pertama, di bulan Syaban, selagi mana kita ada ruang untuk berpuasa, maka kita hendaklah berpuasa. Kita usahakan untuk berpuasa pada bulan ini, memperbanyakkan puasa-puasa sunat, tapi dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Yang kedua adalah kita insya-Allah dalam bulan Ramadan yang akan menjelma tidak lama lagi, insya-Allah kita persiapkan diri kita untuk memperbanyakkan sedekah, kerana seafdal-afdal sedekah kita adalah sedekah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah Taala beri kita taufik, beri kita inayah insya-Allah. Allah Ta'ala kekalkan hidayah dalam hati kita, kekalkan taufik dalam hati kita, supaya kita dapat teguh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.